Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Recording in na'udzu billahi progress. min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung balik perbincangan kita, kuliah kita membaca kitab Umdatul Ahkam, syarah kepada untuk kita membaca kitab Umdatul Ahkam yang menghimpunkan hadis-hadis hukum daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita hari ini nak sambung balik perbincangan kita, hadis insya-Allah kita teruskan dengan hadis yang ke-14 kalau tak silap saya, iaitu kata penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia kata an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan mimma wa anazah fayastanji bil ma, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis riwayat Anas, yang mana kita semua tahu Anas bin Malik merupakan di antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, umur dia baru sekitar 10 tahun. Ketika itu mak dia Ummu Sulaim hantar dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Ummu Sulaim ni telah pun menerima Islam, tetapi suaminya yang bernama Malik bin An-Nadhr tidak mahu menerima Islam dan akhirnya mereka berpisah. Jadi ibu kepada Ummu Sulaim hantar Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khadam Nabi. Menjadi khadam Nabi, nak bagi Anas ni belajar tentang agama. Nak bagi Anas ini belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia jadi khadam Nabi ni, dia akan sentiasa mengiringi Nabi. Dia akan sentiasa mendampingi Nabi. Jadi apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ucap, kalau dia ada kat situ, dia akan dengar dan dia akan sampaikan kepada orang lain. Maka sebab tu tak heranlah kalau kita tengok Anas ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Abu Hurairah, Anas di antara yang banyaklah, selain daripada Aisyah juga. Kerana Anas walaupun dari sudut hubungan keluarga tu tak adalah dengan Nabi, tapi dia khadam. Khadam ni apa? Orang yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyediakan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika masuk ke dalam tempat buang air. Nabi masuk ke dalam tempat untuk buang air. Fa ahmilu ana, kata Anas, maka aku pun membawa untuk Nabi wa ghulamun nahwi, dan ada satu lagi orang budak muda yang seumpama aku umurnya, kami membawa satu bekah air, idawatan mimma, satu bekah air, wa anazah,
dan juga membawa tombak kecil. Fayastanji bil ma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama ialah, kata para ulama, jawazul iqtisari 'ala al-ma' fil istinja wa huwa afdal min al-iqtisari 'ala al-hijarah li'anna al-ma' anqa wal afdal al-jam'u bain al-hijarati wal ma' fatuqaddamu al-hijarah atau fayuqaddimu al-hijarah thumma yutbi'uha al-ma' liyahsula al-inqa'ul kamil. Yang bermaksud, para ulama apabila dia melihat kepada hadis ni, mereka mengatakan istinja ni dibenarkan dengan air. Sah kalau istinja dengan air. Bahkan istinja dengan air ni, kata para ulama, afdal daripada beristinja dengan batu ataupun beristinja dengan benda-benda kesat yang lain. Afdal lagi beristinja dengan air kalau kita nak memadai dengan salah satu. Katalah kita nak memadai, tak nak buat dua-dua. Air afdal. Kerana para ulama menyebutkan li'annal ma' anqa, kerana air lebih membersihkan. Wal afdal al-jam'u bainal hijarah wal ma'. Tapi afdalnya ialah menghimpunkan di antara batu dan juga air. Fayuqaddimul hijarah, dia dahulukan batu dulu untuk buang fizikal najis, untuk buang kesan-kesan najis. Summa yutbi'uhal ma', kemudian baru dia ikuti dengan air. Ya, liyahsul al-inqa'ul kamil, supaya terhasilnya pembersihan yang sempurna. Ini kata Imam Nawawi. Apa kata Imam? Qala an-Nawawi falladhi alayhi jama'atus salaf wal khalaf wa ajma'a alayhi ahlul fatwa min a'immatil amsar anna al-afdala ay yujma'a bainal ma' wal hijarah fayusta'malu al-hajar awalan litakhiffa an-najasah wa taqilla mubasharatuha biyadihi. Kata Imam Nawawi, pandangan yang jama'atus salaf wal khalaf, keseluruhan salaf dan khalaf pegang, pandangan yang mereka pegang, dan ahli-ahli fatwa daripada kalangan ulama-ulama daripada bandar yang berbeza-beza, daripada negeri yang berbeza-beza, mereka telah sepakat mengatakan bahawasanya yang afdal ialah dihimpunkan di antara air dan juga batu. Batu ni termasuklah macam tisu hari ni pun termasuk juga. Fayusta'malul hajar awalan, maka digunakan batu dulu. Batu dulu, litakhiffan najasah wa taqilla mubasharatuha biyadi, supaya najis itu menjadi, orang kata apa, ringan ataupun nipis, dan kurang tangan terpaksa memegang najis tu. Summa yusta'malul ma', kemudian barulah digunakan air. Fa in arada al-iqtisara ala ahadihima, Imam Nawawi kata, kalaulah seseorang yang beristinja itu ingin berpada dengan salah satu, sama ada batu, benda-benda kesat ataupun air, jazal iqtisaru ala ayyihima sya, boleh dia pakai mana-mana satu. Nak guna air saja pun boleh, nak guna benda kesat saja pun boleh, nak guna batu saja pun boleh, nak guna tisu saja pun boleh. Sawa'un wujidal akhar aw lam yajidhu, sama ada yang satu lagi tu ada ataupun tak ada, tak kisah, boleh. Air ada pun boleh pakai tisu yang disediakan. Ya, mesti kesat dan juga kering lah. Fa in iqtasara ala ahadihima fal ma'u afdal minal hajar. Jika dia hanya berpada dengan salah satu saja daripadanya, maka air itu lebih utama daripada menggunakan batu. Bukan maksud tak sah, tak sah. Ya, tetapi afdal. Kita bincang dari sudut afdal. Ini yang disebutkan oleh para ulama ketika membicarakan tentang hukum beristinja dengan mana-mana satu. Dibenarkan, tapi afdalnya dengan air. Yang kedua, sunnah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah isti'dadul muslim bi tuhurihi inda qada'il hajah li'alla yuhwijuhu ila al-qiyami fayatalawwas. Ini benda yang sangat
Ini benda yang sangat-sangat penting, iaitu seorang Muslim apabila nak pergi buang air, seseorang Muslim bila nak mulakan proses pelaburan, tak kira lah kan, buang air kecil ke, buang air besar ke, yang penting hadis ni ajar, sediakan dulu, bersedia dulu dengan benda, dengan alat basuhan. Sama ada sediakan air siap-siap, ataupun sediakan tisu siap-siap, ataupun sediakan batu siap-siap untuk dia beristinja lepas dia buang air. Jangan bila dah buang dulu baru cari air. Jangan bila dah buang dulu baru nak cari batu. Jangan bila dah buang dulu baru nak pergi cari tisu. Jangan, bahaya. Takut-takut bom telah pun diturunkan, ataupun bom telah pun dilepaskan, tiba-tiba buka paip tengok air tak ada. Oh, jenuh. Li alla yuhwijuhu ila alqiyam fayatalawwath. Ini para ulama sebut, dia kata bawalah air siap-siap supaya dia tidaklah berhajat kepada nak bangun, nanti takut terkotor baju, air kencing terpercik dekat baju dan seumpamanya, jadi air di baju tu jadi kotor, terkena najis kan. Zaman ni terutamanya kalau kita pergi toilet awam lah kan, kalau kita pergi tandas awam, cek air siap-siap, masuk je dalam bilik air tu, masuk je dalam toilet tu, buka sikit pipe tengok ada air. Okey. Kalau boleh takungkan. Kalau ada baldi dalam tu, takungkan siap-siap supaya kita dapat bersedia. Ini benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak terperangkap di dalam situasi yang kita sendiri tak tahu nak buat apa-apa. Kan? Jenuh lah kita nanti kan, nak minta tolong orang pula tak ada. Jadi susah. Kemudian yang ketiga, tahaffuzuhu an ay yanzura ilaihi ahad lianna an-nazar ila al-aurah muharram fakana yurakkizu al-anaza fil ard wa yansibu 'alayha ath-thawb as-satir. Ni juga benda yang diajar dalam hadis ni, iaitu bila dibawakan, bila nak pergi buang air, dibawakan tombak yang kecil supaya tombak yang kecil itu boleh dipacakkan di atas bumi, dicucukkan di tanah, kemudian diletakkan kain supaya menutup aurat orang yang sedang membuang air. Jadi jangan bagi aurat tu terbuka lah. Jangan bagi aurat tu terbuka, kerana aurat ni benda yang orang lain tak boleh tengok. Okey. Yang keempat, jawazu istikhdamis sighar wa in kanu ahraran. Boleh minta tolong budak-budak walaupun mereka ni bukan hamba. Anas bukan hamba. Anas ni adalah budak yang merdeka, anak kepada Ummu Sulaim. Bapa dia merdeka, mak dia merdeka, bukan hamba. Anas ni pun merdeka lah sebab dia bukan anak hamba kan. Jadi Nabi SAW minta tolong pada Anas. Maksudnya boleh mengarahkan, minta tolong, minta bantuan kepada budak-budak yang kecil, kepada budak-budak yang masih orang kata berumur kanak-kanak, untuk memberi pertolongan kepada kita. Okey, kita masuk kepada hadis berikutnya, iaitu hadis yang ke-15 insya-Allah. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Abi Qatadah Al-Harith ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminihi wa la yatanaffas fil ina, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Qatadah Al-Harith ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan ada salah seorang daripada kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminih. Jangan pula dia menyental dengan tangan kanannya apabila dia telah buang air. Wala yatanaffas fil ina. Jangan pula dia bernafas di dalam bekas air dia. Jangan dia bernafas dalam bekas air ketika mana dia nak minum lah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik.
kita boleh ambil beberapa perkara iaitu adab-adab lah. Yang pertama, hukum memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ya, majoriti ulama mengatakan ia makruh. Menggunakan hadis ni mereka faham ia adalah makruh. Manakala mazhab Hanbali, Zahiri dan juga Asy-Syaukani mereka mengatakan ia adalah haram. Kenapa haram? Kerana mereka mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, bila Nabi larang saja maksudnya larangan bermaksud haram. An-nahyu yufid at-tahrim. Larangan syarak bermaksud sesuatu itu adalah haram, kecuali kalau ada petunjuk yang lain yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Taala tidak memaksudkan haram. Umpamanya kalau di sini dilarang, umpamanya, tetapi di tempat yang lain Nabi SAW buat. Seperti mana hadis yang kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas. 2 minggu lepas kita ada bincang satu hadis, ya, yang mana Abu Ayyub meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Abu Ayyub kata Nabi tak bagi bila nak buang air besar, nak buang air kecil, Nabi tak bagi untuk menghadap kiblat, untuk membelakangkan kiblat. Tetapi di sana ada riwayat daripada Ibnu Umar yang mana Ibnu Umar mengatakan bahawasanya dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tandas, berada sedang buang air, dan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadap ke Baitul Maqdis dan sedang membelakangkan Kaabah. Jadi bila ada satu hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi, kan? Bila Nabi SAW tak bagi dalam satu hadis, ya, yang kedua Nabi pula buat, maka sebahagian ulama mengatakan bahawasanya perbuatan Nabi itu menunjukkan bahawasanya larangan itu bukanlah satu larangan yang berbentuk haram. Ada penjelasan lain. Jadi bila ada je qarinah ataupun petunjuk ataupun petanda yang boleh untuk menunjukkan ia bukan haram, maka para ulama akan buat hukum ataupun akan rumuskan hukum berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang ada, kan? Contohnya macam minum berdiri umpamanya, Nabi SAW larang. Tiba-tiba ada riwayat yang menyebutkan Nabi minum berdiri waktu sedang berada di Mekah, waktu sedang minum air Zam-Zam. Maka sebahagian ulama kata minum berdiri ni dibenarkan, tetapi kalau tidak ada keperluan maka hukumnya makruh. Contohnya, maka larangan asalnya haram mereka kata. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi ada larangan. Tapi larangan ini mereka kata larangan berbentuk haram. Majoriti ulama pula kata kami guna hadis yang sama, tapi pada kami ia tidak mencapai maksud haram tu. Tak sampai lagi maksud haram tu. Sebab apa tak sampai lagi? Sebab ini berkaitan dengan adab. Ini bukan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adab saja. Jadi adab ni paling biasa boleh pergi, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Baik. Ini khilaf di kalangan para ulama. Cuma ulama beza pendapat lagi. Yang dikatakan larangan untuk memegang, larangan untuk memegang kemaluan ni, sama ada pendapat yang kata makruh ataupun pendapat yang kata haram. Bila yang kata tak boleh tu, adakah maksudnya waktu buang air saja ataupun setiap masa? Kan? Adakah waktu buang air saja ataupun setiap masa? Majoriti ulama mengatakan bahawasanya larangan untuk memegang ini, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan ni hanyalah pada waktu qada hajat saja. Hanyalah pada waktu buang air saja. Waktu tak buang air tak apa, boleh pegang dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis daripada Talq bin Ali ketika mana dia bertanya, hina sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masjid dzakar faqala innama huwa bid'atun mink. Talq bin Ali, seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memegang kemaluan.
Maka Nabi SAW jawab pada dia soalan tu dengan satu jawapan yang mudah untuk dipaham. Nabi kata, ya, hu innama huwa bid'atum mink. Sesungguhnya kemaluan tu sebahagian daripada badan kamu. Sebahagian daripada diri kamu. Sebahagian daripada jasad kamu. Kalau kamu boleh pegang kepala kamu, kalau kamu boleh pegang telinga kamu, kalau kamu boleh pegang kaki kamu, begitu juga kamu boleh pegang kemaluan kamu. Tak ada masalah. Tadi Nabi larang. Larangan itu kata majoriti ulama hanya pada waktu buang air. Kenapa? Di antara hikmahnya, seperti mana yang diulas oleh sebahagian ulama, antaranya Ibn Daqiq Al-Aid dan juga Ibn Mulaqin, mereka mengatakan bahawasanya di antara hikmah Nabi SAW melarang orang-orang Islam untuk memegang dengan tangan kanan kemaluannya itu apabila mereka buang air, ialah di antara hikmahnya adalah supaya tangan kanan itu tidak dikotorkan, supaya tangan kanan itu tidak tercemar dengan najis. Kerana kita kena tahu, ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, zaman dulu ni istinja dengan batu, istinja dengan benda kesat, kan, istinja dengan air ni ada, tetapi ada juga istinja dengan batu. Jadi sebab itu bila istinja dengan batu ni, Nabi kata janganlah pakai tangan kanan, nanti kamu nak pergi makan pula. Itulah maksudnya. Ya, itulah lebih kurang maksudnya, kerana ada hikmah supaya tangan kanan itu tidak tercemar dan tidak kotor dan mungkin tidak berlaku keracunan makanan. Sebab itu Ibn Mulaqin, dia menyebutkan dalam kitab dia waktu mensyarahkan hadis-hadis Umdatul Ahkam, dia ada satu kitab nama dia Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam. Nama kitab itu I'lam. Dia kata al-hikmah fi nahyi an massi dzakar bil yamin ihtiramuha wa siyanatuha. Aw li'annahu idza bashara an-najasata biha rubbama tadhakkara 'inda tanawulihi at-ta'am aw asy-syarab ma basharat yaminuhu min an-najasah fayunaffir tab'ahu min dhalik. Ya, yang bermaksud di antara hikmah pada larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ni ialah kerana nak menghormati tangan kanan. Kerana tangan kanan ni, kata Aisyah dalam hadis Abu Daud dulu kita dah bincang, yang mana tangan kanan Nabi SAW untuk benda yang bersih. Jadi kita hormati tangan kanan, benda yang bersih, benda yang mulia tangan kanan. Wasiyanatuha, dan juga nak jaga tangan kanan supaya tidak tercemar, supaya jangan kotor lah nanti nak makan, kan? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dia kata au li annahu idza bashara an-najasata biha, kerana mungkin kalau waktu buang air tu dia beristinja dengan tangan kanan, mungkin dia terpegang najis. Dan apabila dia terpegang najis, rubbama tadhakkara 'inda tanawulihi at-ta'am aw asy-syarab ma basharat yaminuhu minan najasah. Ya, maka mungkin bila dia pegang najis tu dia teringat, dah basuh bersih dah, tapi bila makan atau minum dia teringat, ui, tangan aku ni duk pegang najis tadi, aku suap masuk dalam mulut pula, dia kata. Kan? Dia teringat, fayanfiru tab'uhu min dhalik. Maka tabiat dia akan lari. Tabiat dia akan lari daripada menggunakan tangan kanan. Jadi kan susah. Jadi sebab itu Nabi SAW tak bagi, ni di antara hikmahnya, janganlah guna tangan kanan kerana nanti benda ni akan kotor lah. Baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW tak bagi meniup lah, yatanafas ataupun bernafas di dalam bekas air. Kenapa Nabi tak bagi? Benda ni makruh. Kenapa Nabi tak bagi? Al-Imamul Qurtubi sewaktu menghuraikan hadis ni dia kata, hadza at-ta'dib mubalaghah fin nadhafah. Ya. Ini merupakan satu pengajaran adab. Benda pengajaran adab mubalaghah fin nadhafah. Kerana nak bersungguh dalam kebersihan. Kenapa? Kerana iz qad yakhruju ma'an nafsi busaq au makhat au bukharadi fayaksibuhu raihah karihah. Kerana mungkin keluar pada nafas dia itu air liur, mungkin keluar kahak sikit, mungkin keluar uap-uap yang tidak bagus, maka akan
meninggalkan bau yang tidak bagus pada minuman yang kita minum. Fayataqadzarul ghair an syurbih. Maka orang lain tiba-tiba rasa geli pula nak minum lebihan dia. Ataupun syarib nafsu, ataupun orang yang minum tu nanti pun dia tak nak minum dah. Sebab apa? Dia pun geli sendiri. Wa hadza min babin nahyi 'anil nafkhi fi syarab. Inilah yang di apa ni hikmah kenapa Nabi SAW tak bagi bernafas. So kalau kita nak bernafas, nafas kat luar. Bila kita nak bernafas, nafas luar daripada bekas air. Ya? Baik. Kemudian kita tengok lagi apa kita boleh bincang ini insya-Allah. Okey. Hukum istinja dengan tangan kanan. Kita dah bincang tadi dah. Tak boleh. Jadi ulama kata majoriti, saya sebut dah tadi, majoriti ulama kata makruh. Ya, larangan ini bermaksud makruh kerana ia berkaitan dengan adab dan akhlak. Manakala Zahiri dan Syaukani mengatakan ia adalah haram kerana ini adalah larangan yang jelas. Baik. Katalah satu orang ni dia langgar juga, dia istinja juga dengan tangan kanan. Walaupun tangan kiri dia ada. Adakah sah? Majoriti ulama kata sah. Ya. Zahiri kata tak sah dan perlu istinja dengan tangan kiri semula. Bukan dengan kanan kiri, dengan tangan kiri. Saya betulkan balik. Ini kena betulkan balik ni tangan, bukannya kanan. Tangan kiri semula. Jadi Zahiri ni memang betul lah dia ambil zahir dan Nabi kita tak boleh lah dia kata. Walaupun dah bersih dah kawasan tu, walaupun dah bersih dah tempat keluar najis tu, dia kata kena basuh juga dengan tangan kiri. Basuh dengan tangan kanan tak sah. Majoriti ulama kata sah sebab yang pertama mereka kata makruh. Mereka kata makruh. Jadi sah lah. Yang kedua mereka kata, ya, objektif Islam meletakkan istinja itu adalah untuk membersihkan najis. Objektifnya nak hilangkan najis. Jadi kalaulah kata, ya, najis itu telah hilang ataupun najis itu telah bersih, maka terhasillah objektif tersebut. Terhasillah objektif tu. Jadi tak payahlah kita nak pergi basuh lagi. Memadai dah sebenarnya. Sudah pun memadai. Jadi pendapat yang saya pegang wallahu taala alam, saya cenderung kepada pendapat, ya, pendapat yang saya pegang adalah sah, menggunakan tangan kanan tetapi makruh. Baik. Ini makruh bernafas dalam bekas air ataupun bekas makanan ataupun minuman. Okey. Kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Itu hadis yang ke-16 insya-Allah, ya. Baik. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbah fashaqqaha nisfayn fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybisa atau ma lam yaybasa. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari yang bermaksud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi melalui dua kubur. Nabi melalui dua kubur. Ada dua kubur kat Nabi ni. Nabi lalu, Nabi SAW tengok kubur ni, Nabi kata, bila Nabi kata, Nabi lalu tu Nabi kata, innahuma la yu'adzaban. Nabi bagi tahu dekat para sahabat, Nabi kata dua orang yang dua mayat ni, dua kubur ni, bukan dua kubur lah, maksudnya dua orang yang berada dalam kubur.
Dia kata Nabi melalui dua kubur, lepas tu Nabi kata kedua-dua ini sedang diazab. Sebenarnya bukan dua kubur tu yang diazab, kubur tu tempat mana dia kena azab. Ya. Orang dalam kubur tu, itu ada majas sikitlah. Nabi menggunakan bahasa metafora. Yang Nabi maksudkan sebenarnya adalah orang yang berada dalam tu. Kedua-duanya itu Nabi kata sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi kata. Keduanya tidak diazab dalam perkara yang besar. Nabi kata bukan benda besar, dia kata. Nabi kata amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun satu daripada keduanya ini, seorang daripada dua ini la yastatiru minal baul, tidak menjaga kencingnya. Wa ammal akhar, yang satu lagi pula fakana yamshi bin namimah, yang seorang lagi pula berjalan mengadu domba. Nanti saya urai apa maksudnya. Fa akhadha jaridah, maka Nabi pun mengambil satu pelepah tamar ratbah yang masih basah, yang belum kering. Fa shaqqaha nisfain, kemudian Nabi belah dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidah, Nabi pacakkan setiap kubur tu setengah daripada yang dia koyakkan tadi tu. Yang Nabi pecahkan dua tu, yang Nabi koyakkan dua tu, Nabi letak sebelah sini satu, sebelah sini satu. Satu kubur kat sini, satu kubur kat sini. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ya Rasulullah, kenapa kau buat benda ni? Kenapa dok pergi pacak ni? Sahabat tak tahu. Nabi kata la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan azab dikurangkan ke atas mereka berdua selagi mana pokok ini tidak kering, selagi mana pelepah yang aku letakkan ni tak kering, selagi mana ia basah, maka selagi itulah mereka akan diringankan azab. So ni hadis yang kedua, ni hadis yang ke-16 yang kita nak bincang insya-Allah pada hari ini. Yang pertama, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bila Nabi dalam hadis tadi Nabi kata, ya, wa ma yu'adzabani fi kabir, kedua mereka bukan diazab kerana benda yang besar pun. Tapi dalam riwayat yang lain, kalau kita tengok dalam riwayat Ahmad, ada hadis yang menunjukkan Nabi kata wa innahu lakabir, sesungguhnya perkara yang mereka buat tu, dosa yang mereka buat tu besar. Macam ada percanggahan lah kan. Mula-mula kata dosa besar, kat sini kata tak besar pula. Maka apa kata para ulama? Okey, tengok ulama kata apa. Saya paparkan sekejap. Sekejap. Okey. Bila Nabi kata wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diazab dalam perkara besar, ulama ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, ia dosa besar pada Allah walaupun dianggap dosa kecil bagi kedua-dua orang yang berada dalam kubur. Bila Nabi kata wa ma yu'adzabani fi kabir, dalam riwayat lain kata Nabi kata wa innahu lakabir, dalam riwayat lain kata mereka ni diazab sebab dosa mereka besar. Kat sini kata mereka tidak diazab pada perkara yang besar. Apa maksudnya? Orang yang buat, masa dia buat tu dia tak anggap benda tu dosa besar pun. Tapi bagi Allah dosa ni dosa besar. Sebab tu melayakkan mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan pertamalah. Ya, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, sebahagian ulama kata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diazab dalam perkara yang besar, ia dosa besar, tetapi ia bukan dosa yang paling besar. Kerana di sana ada lagi dosa yang lebih besar daripada dosa ni, walaupun dosa ni dosa besar. Kerana kalau kita tengok dalam hadis pun ada hadis Nabi SAW kata min akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur au qawli zur. Nabi ulang banyak kali kan. Di antara dosa yang terbesar ialah melakukan syirik kepada Allah, melakukan syirik kepada Allah satu, yang kedua
menderhaka kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga melakukan penyaksian ataupun menjadi saksi bohong. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dosa besar ni pun dia bukan satu level. Ada level yang berbeza-beza. Maksudnya ada level yang paling tinggi dia punya dosa besar dia, iaitu syirik pada Allah, murtad, menjadi kufur umpamanya. Mana nak sama orang yang murtad, orang yang melakukan syirik dengan orang yang buat dosa lain, kan? Jadi dosa besar tu pun dia berbeza-beza rangkaian dia ataupun tingkatan dia. Maka dosa yang mereka buat ni, kata sebahagian ulama, besar, tapi bukan termasuk dalam dosa yang paling besar, walaupun ia dosa besar. Itu sebahagian ulama katalah. Okey, di sana ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata apa? Pandangan yang ketiga kata, Nabi SAW bila sebut wa innahu lakabir, dosa ni dosa besar, memang dia dosa besar. Habis itu bila Nabi kata wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diazab kerana benda yang besar, mereka kata yang dimaksudkan dengan besar dalam hadis yang kita sedang baca ni bukan dosa. Yang Nabi maksudkan itu ialah mereka bukan diazab dengan ataupun disebabkan perkara yang sukar untuk mereka tinggalkan. Bukan sukar pun untuk tinggalkan, bukan sukar pun untuk elakkan diri daripada terkena dosa ni. Senang aja nak elakkan diri. Tapi mereka tetap tidak mampu untuk mengelakkan diri walaupun benda ni benda yang bukan sukar untuk bukan sukar untuk ditinggalkan. Ini pandangan yang ketiga lah. Ya. Maka sebab itu dia kata, ia bukan sukar untuk ditinggalkan. Bukan sukar untuk ditinggalkan kerana ia kerana meninggalkan dosa ini bukannya perkara yang sukar, bukan perkara yang susah. Okey? Sebab itu Ibn Daqiq Al-Id. Ibn Daqiq Al-Id ada seorang ulama, dia menghuraikan hadis ni dalam kitab dia Al-Ihkam, Ihkamul Ahkam, syarah kepada Umdatul Ahkam. Dia kata wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya itu tidak diazab dalam perkara yang besar, yahtamilu min haisul lafaz wajhain. Ada dua bentuk kita boleh faham. Ya, walladhi yajib an yuhmal alaihi minhuma annahuma la yu'adzabani fi kabirin izalatuhu aw daf'uhu aw ihtirazu anhu, ay annahu sahlun yasir ala man yuridu tawaqqi minhu wala yuridu bidzalika annahu saghirun min az-zunub ghairu kabir minha li'annahu qad warada fi sahih min al-hadith wa innahu lakabir, fayuhmal qawluhu wa innahu lakabir ala kibari az-zanb wa qawluhu wa ma yu'adzabani fi kabir ala suhulati ad-daf' wal ihtiraz. Yang bermaksud, bila Nabi kata keduanya tidak diazab dalam perkara yang besar, dia kata yang dimaksudkan mereka tidak diazab dalam perkara yang besar iaitu mereka tidak diazab dalam perkara yang sukar untuk dihalang. Ya, bukan bermaksud benda ni sangat susah untuk melepaskan diri daripadanya, tak. Ya, bukan maksud Nabi dalam lafaz ini nak kata dosa ni dosa kecil, tak. Ia dosa besar, sebab dalam hadis lain Nabi kata ia dosa besar. Jadi kata-kata Nabi bila kata itu adalah benda besar, maksud itu Nabi maksudkan dosa kibrizan, dosa besar, ataupun kabirizan. Tetapi bila Nabi kata mereka tidak diazab dalam perkara yang besar, maksudnya senang untuk melepaskan diri daripadanya, tetapi tetap mereka tak mampu untuk membebaskan diri daripadanya. Ini kata Ibn Daqiq Al-Id. Maka selesailah percanggahan yang zahir, yang mungkin ada sebahagian orang anggap macam benda ni bercanggah, tapi sebenarnya bila kita tengok balik, tak bercanggah pun. Bila kita tengok syarah para ulama, sebenarnya tak bercanggah pun. Selesai dah benda ni. Jadi sebab itu saya kadang-kadang kita ni ialah
ada jugalah perasaan bila nak semangat nak baca kitab-kitab hadis ni, kadang-kadang kita nampak ada percanggahan, lepas tu buat keputusan sendiri kan. Jangan. Tengok dulu apa syarah ulama, tengok dulu ulama selesaikan macam mana percanggahan itu. Kerana kita ni bahasa Arab kita tidaklah sehebat mereka, jadi kita mengambil manfaat daripada kajian-kajian mereka dan juga pandangan-pandangan mereka. Baik. Okey, kita pergi kepada masalah yang berikutnya, iaitu nama orang yang diazab. Siapa nama orang yang diazab? Bila dalam hadis tu disebut, hadis Ibn Abbas, dia kata Nabi melalui 2 kubur. Kubur tu kubur siapa? Yang sekadar yang saya kaji, yang saya tengok ulama mensyarahkan hadis ni, nama orang yang berada dalam kubur tu tak diketahui secara pasti. Tidak ada di sana riwayat yang jelas yang menyebutkan nama sahabat mana yang terlibat ataupun sahabat mana yang diazab. Kenapa tak diketahui dalam riwayat yang sahih? Kerana mungkin sahabat yang meriwayatkan hadis ni iaitu Ibn Abbas nak tutup aib orang yang diazab dalam kubur, sebab benda ni benda aib, maka benda ni tak perlulah untuk kita tahu nama dia siapa. Dalam riwayat Ahmad disebutkan kubur ni di Baqi'. Kalau kita tengok dalam jalur yang lain, dalam Musnad Ahmad dikatakan kubur ni dekat Baqi'. Bila kata kubur kat Baqi', menunjukkan apa? Menunjukkan sahabat ni yang orang yang kena azab dalam kubur, orang yang kena azab dalam kubur tu adalah Muslim lah. Maksudnya mereka Muslim. Sebab ada juga sebahagian ulama kata mungkin dia ni diazab sebab dia kafir. Tapi bila tengok dalam beberapa jalur, ada yang menyebutkan ia adalah peristiwa yang berlaku di Baqi', maka ia adalah peristiwa yang berlaku terhadap orang Muslim. Jadi sebab tu kita ni kena hati-hatilah berkenaan dengan azab kubur ni. Okey? Kemudian hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang kewujudan azab kubur. Azab kubur ni wujud. Ya. Azab kubur ni memang ada. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis mengajarkan kita tentang bagaimana kita nak berdoa untuk melepaskan diri kita daripada azab kubur. Macam mana kita nak lepaskan diri kita daripada azab kubur? Nabi SAW ajar sebelum bagi salam tu, doa. Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab api neraka Jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Inilah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dan hadis yang berkaitan dengan azab kubur merupakan hadis mutawatir ma'nawi. Tak mungkin untuk ditolak. Tak boleh pun untuk ditolak kerana hadisnya terlalu banyak. Kerana hadisnya terlalu banyak. Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan tentang adanya azab kubur. Ada ke mazhab yang tolak? Ada mazhab tolak. Iaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni siapa pula? Mu'tazilah ni adalah satu mazhab akidah yang terkeluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Mu'tazilah ni mereka banyak menggunakan akal fikiran dan logik mereka. Menggunakan akal lebih daripada had. So mereka tolak azab kubur ni sebab mereka kata azab kubur ni tak logik, dia kata. Kan semua orang ada kubur, kata. Bukan semua orang ada kubur, kata. Kita sebut azab kubur ni kerana kebanyakan mayat bila mati ditanam di kubur. Bukan maksudnya kalau orang tak ada kubur pun tak ada azab ataupun tak ada soal jawab. Ada juga. Tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala je lah yang tahu, kan? Jadi azab kubur ni ahli sunnah percaya, kita percaya kerana hadisnya sahih. Ya, kerana hadisnya sahih. Baik. Kemudian mungkin ada persoalan, macam mana nak azab sedangkan belum ditimbang amalan? Itu di antara persoalan-persoalan yang ditanya oleh orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Dia kata, azab kubur ni macam mana nak bagi azab? Dia orang ni belum lagi pun ditimbang amalan. Amalan ditimbang tu dekat hari kiamat tu, dekat hari akhirat tu, dekat padang mahsyar. Ni belum timbang apa-apa nak azab dulu.
Kita kata, ya, kita kata yang jelasnya adalah yang pertama. Yang jelasnya ialah yang pertama, memang akan berlaku hisab, pertimbangan amal di sana, di padang mahsyar, untuk menentukan dia ni ahli syurga atau ahli neraka. Habis itu yang berlaku sebelum itu, sama ada kesakitan, sama ada yang berlaku di dunia, ataupun ya, ataupun di alam kubur, di alam barzakh, kalau berlaku kesakitan di sana ataupun azab, ia tidak akan pergi secara sia-sia lah. Allah Ta'ala akan jadikan seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, Allah Ta'ala akan jadikan azab yang diterima oleh sebahagian orang di kubur tu sebagai sedikit daripada penyucian dosa dia. Tapi walau macam mana pun kita tak nak lah. Kita tak nak diazab di kubur ni, sebab itu Nabi SAW ajar kita untuk melakukan doa ataupun banyakkan membaca doa supaya supaya kita ni dilepaskan daripada azab kubur. Baik. Dan azab ni didengari oleh haiwan. Manusia dan jin je tak dengar. Okey. Habis tu macam mana Nabi boleh dengar? Kan? Macam mana Nabi boleh dengar pula? Kata manusia tak dengar. Nabi dengar ni dengan izin Allah lah. Allah Ta'ala bagi dengar. Ya. Allah yang bagi dengar. Kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni merupakan di antara perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW, ya, supaya Nabi SAW itu memberikan kita ni pengajaran. Memberikan kita pengajaran, Nabi beri kita peringatan. Nabi berikan kita peringatan supaya kita ni beringat azab kubur ni ada. Berlindunglah kepada Allah, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan terkena dengan azab-azab kubur. Okey, sebab keduanya diazab. Okey, sebab keduanya diazab, yang pertama tidak bersihkan kencing. Ada yang kata tidak menutup aurat sewaktu kencing, sebab perkataan la yastatiru tidak menutup kencing. Tidak menutup, la yastatiru minal baul, tidak menutup. Tak menutup ni boleh jadi tak menutup aurat, dan juga tidak menutup dengan halangan, tidak menghalang air kencing daripada terkena badan dia. Tetapi kalaulah kata kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, di sana ada disebutkan tentang la yastanzihu minal baul, iaitu tidak membersihkan kencing. Maksudnya air kencing manusia ni adalah najis. Air kencing manusia najis. Jadi bila air kencing manusia najis, ya, perlu untuk dibersihkan. Kerana kalau kita tak bersihkan, ya, kalau kita tak bersihkan, maka air kencing ini akan menjadi penyebab untuk kita punya salat tidak sah. Salat kita tidak sah. Jadi oleh kerana tu orang ni kena azab. Sebab apa? Bila kencing dia tidak dibersihkan dengan betul, kencing tak dibersihkan dengan betul, maka kawasan tu akan terkena najis. Bila kawasan tu terkena najis, dia pergi salat pula dengan baju yang sama, maka baju tu akan menyebabkan salat dia tidak sah. Dan bila salat tak sah, maka dia akan menanggung dosa, ya, menanggung dosa, maka dosanya itu akan menyebabkan dia diazab. Sebelum pergi ke negeri akhirat lagi dah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Baik. Ada juga yang mengatakan tidak menutup aurat waktu kencing. Ini pun ya jugalah. Termasuk jugalah tak tutup aurat, kan? Patutnya kena tutup aurat, kena jaga aurat, tapi dia tak jaga aurat. Yang keduanya disebabkan oleh kerana namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba lah. Iaitu memindahkan cakap orang dengan tujuan untuk orang tu bergaduh. Batu api, mengadu domba, ini perbuatan yang haram. Buat satu benda merosakkan hubungan sesama Muslim. Orang tu tak tahu pun dia pergi pindah cakap orang tu. Walaupun dia cakap benda yang betul, walaupun dia pindahkan cakap yang betul, tetapi tidak ada keperluan, maka tak perlu. Kecuali kalau dia pindahkan cakap kerana ada keperluan. Contohnya dia bagi tahu pada A, aku dengar cerita B nak pecah rumah kau malam ni, kau jaga-jaga kunci elok-elok rumah. Yang tu tak apa. Kalau ada buktilah, kan? Kalau dia dengar betul lah. Kerana dia nak menyelamatkan hak orang. Tapi kalau tak ada menyelamatkan apa pun,
Kalau dia tak bagi tahu pun tak penting. Kalau dia bagi tahu menambah rosak, menambah lagi kerosakan, menambah lagi pergaduhan, maka tak perlu untuk cakap. Diam saja kerana perkara ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi kerana sallallahu alaihi wasallam, kerana ia akan membawa pergaduhan, akan membawa perkara yang lebih buruk. Okey, dua benda ni tak boleh dalam Islam. Okey? Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamar. Ya. Nabi SAW ambil pelepah tamar, koyak dua, satu sini, satu sini. Maka timbullah satu persoalan, hukum tanam pokok di kuburan. Sebab Nabi SAW pacakkan pelepah tamar. Okey, mazhab Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi, mereka mengatakan sunat tanam pokok di kubur menggunakan hadis ni. Mereka kata sunat lah. Sebab apa? Sebab Nabi pun pacak pelepah tamar. Nabi pacak pelepah tamar. Jadi sunatlah pacak pelepah tamar ataupun tanam pokok. Sebab mereka memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memacak pelepah tamar membolehkan orang yang berada di dalam kubur itu diringankan azab selagi mana tak kering. Jadi kalau kita tanam, dia tak akan kering. Lambat dia kering, selagi mana pokok tu hidup, maka akan diringankan azab. Kalau kena azab lah. Kan? Kalau tak kena azab, tak apalah. Jadi mereka faham, pokok itulah yang menyebabkan azab itu diringankan. Sebab apa? Sebab Nabi kata selagi mana tak kering pokok tu. Jadi mereka mencari apa sebab selagi mana pokok ni tak kering, maka selagi tu akan diringankan azab. Oh, sebab pokok ni bertasbih kot. Jadi tasbih pokok ni akan meringankan azab. Itu pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi. Itu pandangan mereka lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok, adalah orang tanam pokok di kuburan dekat Malaysia ni. Banyak orang tanam pokok. Sebab apa tanam pokok? Sebab dia kata boleh meringankan azab. Okey, di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat ni pendapat minoriti lah. Pendapat minoriti. Mereka mengatakan, tanam pokok di kubur ni tak ada manfaat apa pun. Dia kata, hadis ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, dia kata. Maksudnya, yang menyebabkan diringankan azab kepada pemilik dua kubur tu tadi bukan sebab pokok tu, tetapi sebab barakat yadin Nabi SAW, disebabkan oleh kerana keberkatan tangan Nabi. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Al-Maziri, Al-Qurtubi, Al-Khattabi dan juga pendapat yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dan juga At-Tibi. Mereka kata bukan sebab pokok tu sahaja, tapi sebab tangan Nabi tu, berkat tangan Nabi SAW. Tangan itulah yang menyebabkan azab tu diringankan. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak menanam pokok, tetapi Nabi hanya memacakkan saja. Kalau betul pokok tu menyebabkan azab diringankan, dah tentu Nabi akan tanam kerana lebih kekal. Lebih kekal. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kaji-kaji, saya tengok, saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu diringankan azab tu bukan sebab pokok tu semata-mata, tetapi dengan keberkatan doa Nabi dan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana ada hadis riwayat Muslim yang mengisyaratkan kepada pendapat ni, iaitu dalam riwayat Muslim disebut, inni marartu biqabraini yu'adzaban fa ahbabtu bi syafaati ay yuraffaha anhuma ma damal ghusnani ratbain. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, aku melalui dua kubur yang sedang diazab pemilik kubur di dalamnya. Fa ahbabtu bi syafaati, dan aku suka dengan syafaat aku. Nabi kata dengan syafaat aku, iaitu dengan doa aku, bukan dengan pokok tu semata-mata, dengan syafaat aku. Ayyuraffah anhumal madamal ghusnan ratbain. Akan diringankan ke atas mereka azab selagi mana orang kata apa, dua bahagian daripada pokok ini masih basah. So bila Nabi kata bi syafaati, dengan syafaat aku, maka jelas kepada kita yang menyebabkan azab itu diringankan adalah dikarenakan oleh keberkatan tangan Nabi SAW.
Tetapi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, saya nak tegaskan kepada tuan-tuan, kita semua ni berdepan dengan isu khilaf. Isu yang mana ulama berbeza pendapat. Yang beza pendapat ni pula bukan kecil-kecil anak ni. Ulama besar ni. Kan? Jadi orang yang berpegang kepada pendapat majoriti ulama, dia kata dia nak tanam pokok juga. Kita jangan pelekeh, kita jangan ketawakan, kita jangan bodoh-bodohkan. Jangan. Kerana mereka mengikut pandangan ulama yang muktabar. Ya. Kalau kita pegang kepada pendapat yang berbeza, kita hormat. Dan orang yang berpegang dengan pendapat majoriti pun, kalau ada orang yang pegang pada pendapat minoriti pun hormat. Selesai masalah. Kan? Tak payah gaduh-gaduh. Penat dah gaduh ni kan? Orang politik gaduh, orang sukan gaduh, macam-macam gaduh. Macam-macam gaduh sekarang ni kan? Orang tengah tension ni pun banyak gaduh-gaduh. So kita dalam beragama ni, kita mau tenang, kita mau hormat, kita mau berlapang dada. Kerana benda ni benda yang memang ulama sendiri berbeza faham. Berbeza faham. Jadi, oleh kerana tu, kita hormati pandangan mereka, maka tidak menjadi masalah untuk kita berlapang dada. Siapa yang nak tanam pokok di kuburan kerana pegang pendapat majoriti ulama, tak ada masalah. Sesiapa yang nak pegang kepada pendapat yang kata dak, ini khas untuk Nabi SAW saja, pun tak ada masalah. Kerana benda ni memang ulama dulu sendiri berbeza pendapat, mazhab-mazhab berbeza pendapat, maka kita berlapang dada lah seadanya. Tidak perlu untuk kita berbantah-bantah. Ya? Baik. Okey. Kita pergi kepada masalah yang berikutnya. Sekejap ya. Okey, iaitu seperti mana yang saya sebut tadi, adakah azab kubur itu untuk Muslim sahaja ataupun merangkumi semua? Azab kubur ni, bila kita kata azab kubur ni ada, azab kubur ni ada. Tapi kubur yang Nabi lalu ni dekat Baqi', kubur orang Islam. Tapi azab kubur ni untuk siapa? Untuk Muslim ke sahaja ataupun untuk dia merangkumi semua? Ibn Abdul Bar mengatakan, dia kata al-atharus sabitah fi hadzal bab innama tadullu ala anna al-fitnata fil qubur atau fil qabr la takunu illa li mu'min atau munafiq. Ya. Mimman kana fid dunya mansuban ila ahli al-khibra wa dini Islam mimman huqida damuhu bi zahiri syahadah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada sebahagian ulama yang kata dia ni hanya untuk orang-orang yang Islam dan orang yang menzahirkan keislaman saja. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawasanya azab kubur ini ya merupakan untuk kesemua orang. Okey. Tapi yang dimaksudkan oleh Ibn Abdul Bar ni bukan maksudnya azab tu tak ada untuk orang kafir, tapi soalan-soalan kubur ni untuk orang yang dia kata untuk orang Muslim dan untuk orang yang mengaku dia Muslim. Tapi untuk orang yang memang di dalam dunia ni dia dah kafir dah, kata Ibn Abdul Bar, ya, dia tak akan ditanyalah tentang Tuhan dia siapa, agama dia siapa, Nabi dia siapa. Tetapi dia akan ditanya tentang dia akan diazab terus lah kan, dia akan diazab terus. Itu kata Ibn Abdul Bar lah. Dan Ibn Abdul Bar menyebutkan, dia tekan lagi, dia kata innal fitnah lil mu'min, soalan ujian adalah untuk orang mukmin dalam kubur. Kalau boleh jawab selamat, tak boleh jawab, kalau katalah dia ada amalan dia tak betul ke apa semua, amalan dia tak bagus, dia akan diazab sedikit. Wal azab lil munafiq wal kafir, mana azab kubur memang untuk orang munafik dan orang kafir. Okey, begitu juga Ibn Mulaqin menyebutkan dalam kitab dia, dia kata apa? Dia kata dinukilkan pendapat Abu Muhammad Abdul Haq dan pendapat Al-Qurtubi, ya, dia kata azab kubur ini merangkumi semua. Azab kubur ni merangkumi semua, sama ada dia beriman, ada
asas iman ataupun tidak, selagi mana ada kesalahan yang dibuat, maka dia akan diazab. Begitu juga dengan orang yang kafir, lagilah kena azab kerana mereka ini telah melakukan kekufuran di dalam dunia. Wallahu taala alam bisawab. So saya ingat kita berhenti di sini dulu. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaatlah apa yang saya sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Baik, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kesilapan di mana-mana nak bagi teguran, no problem boleh ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apakah pahala salat berjemaah di rumah itu sama seperti jemaah di masjid? Adakah di waktu pandemik ini pahala jemaah itu sama seperti berjemaah di masjid jika kita bersemayang di rumah? Okey, yang pertama sekali, kalau dalam keadaan biasa yang bukan pandemik, dah tentulah ada beza. Kerana bersemayang di masjid berjemaah ada dia punya fadilat dari sudut langkah pergi ke masjid tu, mengangkatkan darjat dan menghapuskan dosa. Dapat pahala, dapat kelebihan doa malaikat selagi mana kita berada di masjid dan menunggu solat. Malaikat akan istighfar untuk kita. Begitu juga kita boleh buat salat tahiyatul masjid dan kita beriktikaf dalam masjid. Itu semua merupakan amalan-amalan yang kita dapat buat bila kita pergi masjid. Antaranya juga kita doa masuk masjid, doa keluar masjid, itu sunnah-sunnah yang kita dapat buat bila kita pergi. Dan tentulah pahalanya lebih. Ya. Tetapi dalam keadaan pandemik ni, kalau memang kita tak mampu nak pergi, bahaya, masjid ditutup dan kita memang ada niat nak pergi, berbaliklah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis Nabi kata, idza safaral abd, idza maridal abd aw safar kutiba lahu minal ajr ma kana ya'malu muqiman sahiha, atau kama qala, yang bermaksud apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, akan ditulis pahala untuknya sama seperti mana dia beramal dalam keadaan dia sihat dan bermukim. Maksudnya kalaulah kata seorang hamba tu dia sakit tak dapat solat berdiri, dia solat berdiri sebelum ni tapi dia sakit, dia tak dapat solat berdiri, adakah pahala solat dia berkurang? Tidak, kerana dia tak mampu. Jadi bagi orang yang memang berniat berhajat nak pergi ke masjid tapi tak boleh, tapi dia berjemaah di rumah tapi niat nak pergi ke masjid tu ada, insya-Allah ya, insya-Allah dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sama, kerana bukan kerana dia yang tak mau pergi. Ya, baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa orang kafir kata celakanya kami? Siapa yang membangkitkan kami dari tidur waktu dibangkitkan semula? Mungkin ada soalan ni mungkin dia ringkas, tapi yang saya dapat faham adalah kenapa disebutkan tidur. Dalam surah Yasin tu kan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, iaitu alangkah celakanya kami, siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami kan. Seolah-olah bila kata tempat tidur ni macam tak ada azab kubur pula bagi dia orang kan. Marqadina tu maksudnya daripada tempat tidur kami, iaitu daripada kubur kami. Ya. Yang pertama kerana mereka ni bila kata celakanya kami, mereka dalam dunia tidak percaya kepada adanya azab akhirat ataupun tidak adanya hari akhirat. Mereka percaya bila mereka dikuburkan mereka tak akan dibangkitkan lagi. Jadi bila mana mereka tengok mereka dibangkitkan semula setelah mereka menafikan dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rasul, tengok betul mereka dibangkitkan dan mereka akan dihimpunkan, maka mereka akan kata ya wailana ba'athana mimma, malanglah kami sebab kami telah mendustakan satu benda yang betul. Ya. Okey, begitu juga mungkin ada yang kata kenapa kata tidur, macam tak ada azab kubur je. Para ulama menyebutkan tidur itu tidur setelah mereka diazabkan, iaitu seperti mana kata sebahagian ulama bainan nafkhatain, iaitu bila ditiup aja sangkakala semua hancur,
semua binasa, masa tu terhenti sekejap, tiup lagi sekali sangkakala, mereka bangun. Di antara dua, di antara tempoh dua sangkakala itu yang menyebabkan mereka tidur seketika. Bukan bermakna azab kubur tidak ada untuk mereka. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doktor, bagaimana nak mengharmonikan di antara ayat yang mengatakan untuk kita meninggalkan orang jahil dengan berterusan menjalankan dakwah? Adakah bermakna bila orang jahil kita tak perlu dakwah kepada mereka? Memang ada ayat Quran menyebutkan wa'arid 'anil jahilin, yang tu tidak dinafikan, tetapi yang dimaksudkan dengan berpaling daripada orang jahil tu bukan maksudnya meninggalkan dakwah. Bukan berpaling daripada dakwah. Tak, berpaling daripada orang jahil bermaksud jangan lawan kejahilan itu dengan membalas semula kejahilan dengan kejahilan ataupun membalas cacian dengan cacian. Kalau kita tengok Nabi SAW, yang mana ayat ni turun kepada Nabi, sesekali Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Sebaliknya, apa yang Nabi buat? Nabi teruskan dakwah. Apa yang orang nak caci dia, apa yang orang nak maki dia, Nabi tak peduli pun cacian dan makian tu. Nabi teruskan dakwah, menyampaikan kebenaran. Maksudnya jangan pedulikan cacian, makian, kutukan, hinaan orang, dan jangan balas pula hinaan tu dengan hinaan. Sebaliknya, teruskan berdakwah, teruskan menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana menutup aurat ketika buang air kecil? Bagaimana maksudnya? Kalau buang air di tempat yang bukan toilet lah. Kalau bukan tempat toilet, kawasan-kawasan contoh macam padang pasir zaman dulu, pastikan jaga aurat supaya tidak terlihat oleh manusia. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis yang saya bawakan tadi, Nabi SAW dibawakan kepada baginda tombak kecil untuk Nabi pacakkan dan letakkan kain supaya boleh menutup aurat Nabi SAW. Dan sebab itu para ulama juga menunjukkan satu kaedah, iaitu tidak mengangkat pakaian bila nak turun untuk buang air, melainkan setelah dekat-dekat nak sampai ke tanah. Bila kita nak bercangkung tu, jangan buka waktu kita berdiri. Takut terbuka aurat, kita dah dekat-dekat nak sampai dekat tanah nak cangkung tu baru buka. Okey? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Maaf sekiranya ada sebut tadi, benarkah wuduk terbatal tapak tangan menyentuh atau terkena kemaluan? Ya, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan kepada hadis man massa zakarahu falyatawadda. Sesiapa yang menyentuh kemaluannya, memegang kemaluannya, hendaklah dia berwuduk. Cuma ada yang kata tapak tangan, ada yang kata tangan, tetapi ada juga yang kata tidak batal tetapi disunatkan untuk ambil. Seperti mana pandangan yang dinukilkan daripada Ibn Taymiyah. Ada tiga pandangan. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Ada yang kata batal dengan tapak tangan, ada yang kata batal dengan keseluruhan tangan, tak kira tapak atau belakang. Ada yang kata tak, sunat aja untuk ambil semula. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, Talaq bin Ali, yang mana Nabi kata innama huwa bid'atun mink. Sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada kamu. Maka tak batal lah kalau pegang. Tapi nak selamatnya pergilah ambil wuduk balik kalau terpegang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Benarkah kalau kita masuk ke dalam tandas, kita disuruh untuk menutup kepala? Ada riwayat daripada Nabi SAW, tetapi riwayat ini tidak sahih. Yang ada ia hanyalah perbuatan sahabat. Dinukilkan daripada Abu Bakar perbuatan tersebut. Maka ia termasuk dalam adab. Jadi kalau tak tutup kepala pun tak ada masalah. Kalau nak tutup kepala kerana adab pun boleh, tak ada masalah, kerana ia termasuk dalam amalan-amalan sahabat Nabi, iaitu antaranya adalah Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke ziarah kubur ni sunat? Boleh ke kita berdoa daripada jauh kerana kubur berapa jauh di negeri lain? Ziarah kubur ni memang betul lah sunnah. Nabi SAW kata
kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kama qala, Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang pergi ziarah kerana dia mengingatkan kamu pada akhirat. Jadi kalau kubur mak ayah kita jauh, kita boleh ziarah kubur mana-mana orang Islam sambil bagi salam kat mereka, kita doakan untuk mereka, tapi untuk mak ayah kita tu jangan lupa pula kita doa. Kerana doa ni dia tak syarat berada di kubur. Mana-mana pun kita boleh doa. Lepas salat kita nak doa, sebelum salat kita boleh doa, dalam salat kita boleh doa, sebelum tidur kalau kita nak doa untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia boleh doa. Doa untuk orang yang dah meninggal dunia ni bila-bila masa pun boleh. Bukan hanya di kuburan sahaja. Wallahu a'lam. Banyak soalan tuan-tuan. Saya tak dapat nak jawab semua ya. Minta maaflah kalau ada yang tertinggal. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Kalau kita telan kahak semasa wuduk, batalkah wuduk kita? Tak batal. Tapi rasa masin sikit lah kot. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak beristiqamah untuk tidak melakukan maksiat selepas kita taubat dan bagaimana cara untuk bertaubat? Maaf Ustaz, lari topik. Terima kasih. Pertamanya, kalau nak taubat ni dia ada 3 rukun. Kalau dosa tu dosa kita dengan Allah, ada 4 rukun kalau dosa tu dengan manusia. 3 rukun kalau dosa dengan Allah, yang pertama tinggalkan dosa yang kita buat. Yang kedua, kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita azam tak mau buat lagi. Maka kita dah dikira bertaubat. Salat sunat taubat kalau mampu buat. Kalau tak mampu, tidak menjadi masalah. Ya, maksudnya dia bukanlah rukun. Dia hanya satu bonus untuk orang yang bertaubat. Itu yang pertama. Kalau dosa dengan Allah lah. Kalau dosa dengan manusia, tambah satu lagi. Iaitu kena pulangkan balik barang yang kita ambil. Ataupun kita minta maaf kat dia kalau melibatkan hak yang telah hilang ataupun ataupun hak yang dirampas ataupun hak yang diceroboh. Contohnya macam kita orang kata apa? Fitnah dia ke, so kita kena minta maaf lah kan, kita kena minta maaf dengan dia. Okey, baik. Macam mana kita nak istiqamah ketika bertaubat? Sebenarnya soalan ni saya nak jawab pun malu, sebab kadang-kadang kita pun terlibat benda yang sama, kita pun sama mengalami masalah yang sama. Lepas taubat mungkin buat lagi, kerana itulah sifat manusia. Cuma mungkinlah kita boleh usahakan untuk mencari rakan-rakan yang saleh supaya mereka boleh membimbing kita. Yang kedua, kita isi masa kita dengan benda-benda yang berfaedah. Contohnya macam kalau ada waktu-waktu macam nak buat maksiat ke apa ke, mungkin kita boleh pasang YouTube, dengar kuliah ataupun pergi baca Quran. So biar masa kita terisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Saya ada seorang kenalan, seorang sahabat saya. Dulu samalah, dia kata banyak dia buat macam benda-benda yang tak bermanfaat, banyak buat benda lara. Dia kata macam mana Ustaz? Saya kata kat dia, mari kuliah. Saya bagi link kuliah kat dia. Dia kata alhamdulillah Ustaz, sekarang saya dah fokus dah. Alhamdulillah saya tak adalah buat benda-benda yang lara, dia kata. Okey. Jadi benda-benda yang seperti ini ya, bagi saya bermanfaat untuk orang yang ingin melarikan diri daripada melakukan perkara yang dosa. Kerana benda dosa ni tuan-tuan dan puan-puan, orang buat bila ada waktu lapang. Kan? Jadi kalau kita ni sibuk membaca buku, menghadiri kuliah, ambil nota, study balik, insya-Allah dia akan sibuk dan dia tak ada masa dah nak buat benda-benda maksiat ni. Jadi itulah lebih kurang saya boleh sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy, Kak Lin dan juga yang lain-lain juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat. Minta maaf banyak sangat soalan malam ni, saya tak mampu nak jawab semua. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.